Vivo X50 series, fotografi, definisi baharu, gimbal sensor sensitivity mantap, pemandangan malam yang menakjubkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin 1.30 dimulakan dengan perkembangan sidang Dewan Rakyat. Isu lanjutan tempoh moratorium bank antara yang mendapat perhatian apabila tempoh berkenaan akan berakhir September depan. Juga kedengaran cadangan melanjutkan tempoh pembaharuan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Butiran lanjut bersama Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Salina, silakan. Baiklah, terima kasih Syira di Sri Pentas. Sesi soal jawab pagi tadi membincangkan mengenai faktor moratorium dan antaranya ialah sektor perbankan mengalami jumlah kerugian pengubahsuaian hari pertama. Laporan perakaunan Malaysia IFRS 9 sebanyak 6.4 bilion ringgit sepanjang tempoh moratorium selama 6 bulan dan Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata jumlah itu bersamaan pengurangan kapasiti bank untuk memberi pinjaman baharu sebanyak 79 bilion ringgit. Apakah implikasi kos yang ditanggung oleh pihak pembangkang? Dan sekiranya tidak ada kos, mengapa ia tidak boleh dilanjutkan untuk satu tempoh masa 6 bulan lagi? Supaya kita dapat membantu peniagaan-peniagaan dan juga individu untuk menghadapi masalah new normal ekonomi. Sebanyak 1.06 bilion ringgit bagi setiap bulan tempoh moratorium dilanjutkan. Jadi untuk tempoh 6 bulan moratorium diberikan secara keseluruhan, jumlah kerugian dianggap memecah 6.4 bilion ringgit. Bersamaan dengan pengurangan kapasiti bank itu sendiri untuk memberi pinjaman baru sebanyak 79 bilion ringgit sama ada kepada rakyat atau peminjam. Yang penting ialah untuk memastikan rakyat terpelihara. Katanya bank ini terbabit secara aktif dengan peminjam dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang mungkin memerlukan sokongan berterusan sebagai sebahagian daripada pendekatan bersasar. Kerajaan juga bersedia mengkaji peruntukan tambahan dalam geran khas pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat prihatin bagi membantu lebih ramai peniaga perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini. Baiklah, turut dimaklumkan pada sesi soal jawab pagi tadi ialah Kementerian Pengangkutan yang akan meneliti cadangan melanjutkan tempoh pembaharuan lesen kenderaan motor LKM yang telah pun tamat tempoh ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan malah pemberian diskaun pembaharuan lesen itu sehingga 20% kepada pemandu yang terjejas sepanjang PKP turut akan dibincangkan. Perkara ini akan dirundingkan dengan Kementerian Kewangan. Kita faham dalam situasi COVID ini, kita kena melihat kemampuan kewangan kita. Jadi apa sekalipun, cadangan tersebut akan dibawa berbincang dengan Kementerian Kewangan dan itu adalah sesuatu perkara yang perlu diteliti dan dibuat keputusan kelak. Terima kasih. Sementara itu, Dewan Rakyat turut diberitahu JPJ mengutip sejumlah 8.5 bilion ringgit melalui sumber hasil bukan cukai pada tahun 2018 dan tahun lalu. Kutipan hasil JPJ adalah berpunca daripada sumber hasil bukan cukai sahaja seperti pembayaran fee perkhidmatan pengeluaran lesen memandu, fee perkhidmatan urus niaga pendaftaran baru kenderaan motor, fee dikenakan ke atas pembaruan lesen kenderaan motor dan bayaran denda atau saman. Katanya 58% atau 5.02 bilion ringgit adalah hasil kutipan daripada saluran di kaunter fizikal JPJ. Dan sidang Dewan Rakyat pagi tadi turut tertumpu kepada pindaan Akta Pengangkutan Jalan yang membabitkan Seksyen 41 hingga 45 bagi hukuman yang lebih berat dan ia melibatkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol, dadah dan memandu secara melulu. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang berhormat Menteri Pengangkutan. Datuk Yang di-Pertua, saya memohon mengemukakan rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2020.
rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987. Bacaan kali yang kedua bila? Datuk Yang Dipertua, pada mesyuarat kali ini juga. Katanya pembentangan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 bagi bacaan kali pertama akan menyaksikan perubahan dalam 3 komponen melibatkan kadar denda, hukuman penjara dan tempoh penggantungan lesen memandu. Antara cadangan dikemukakan menjadi hukuman penjara sebagai mandatori. Selain langkah pencegahan dan pengajaran kepada orang ramai supaya mematuhi peraturan jalan raya. Kerajaan juga akan meminda had kandungan alkohol yang dibenarkan selaras dengan piawaian disyorkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pindaan bagi membolehkan hukuman penjara dinaikkan daripada 15 tahun kepada 20 tahun dan denda maksimum daripada RM6,000 kepada RM150,000. Dan turut dibangkitkan soal perolehan lebih 103,000 hektar tanah yang telah pun terbiar di seluruh negara dan kerajaan negeri digesa membantu golongan belia mendapatkan akses kepada tanah terbiar untuk diusahakan. Isu tanah ni adalah merupakan isu negeri. Maknanya kalau pemuda ataupun belia tidak mempunyai tanah dan sebagainya, itu adalah merupakan isu yang berlaku di peringkat negeri. Dan kementerian akan sentiasa membantu untuk menyelesaikan seupaya mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh belia ini. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Menurut Datuk Cik Abdullah, kerajaan sentiasa membantu golongan belia yang berminat menceburi sektor agro makanan. Ia termasuk menubuhkan unit agropreneur muda dalam menyelaras hala tuju dan agenda pembangunan belia dalam sektor berkenaan. Dan sidang Dewan Rakyat akan bersambung jam 2.30 petang nanti seperti kebiasaannya yang akan menyambung perbahasan berkaitan pembentangan rang undang-undang pengangkutan jalan bagi pindaan 2019-2020 dan selain itu menyambung semula perbahasan rang undang-undang pembekalan tambahan 2019-2020 bagi bacaan kali kedua. Dan pada sesi Parlimen hari ini saya bertugas bersama dengan Ridwan Husin dan sekian saja. Terima kasih untuk perhatian anda.